بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت تعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقرب وثوابه آمين اللهم آمين عما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang hadirin muslimin dan juga muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah pada Masjid Sarjana Utama. InsyaAllah ya, kita akan bersiaran sekali lagi. Jadi sepatutnya insyaAllah pada setiap 29 hari bulan itu kita akan baca kitab pelajaran Tauhid, tapi kita belum boleh mulakan lagi sebenarnya kerana PKP ini. Ala kulli hal, insyaAllah kita akan menceritakan satu perihal yang terpenting di dalam pengajian Tauhid ya. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah terbahagi kepada 3 bahagian yang utama, iaitu yang pertama bab ilahiyat, bab ketuhanan, yang kedua bab kenabian, dan yang ketiga bab sam'iyat, perkara yang kita imani dan kita dengari dan kita imani. Jadi antara lain perkara yang ini melibatkan an-nubuwat, kenabian, pernah kita bahas apa makna nabi, apa ta'rif rasul ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan juga terdapat sifat-sifat yang wajib bagi seorang rasul, ada 4 ya. Cara kita nak ingat itu senang ya. Kalau kita nak ingat ya, FAST itu umpama macam fast je kita sebut ya, tetapi rumus bagi kita nak ingat fatanah, amanah, siddiq dan juga tabligh. Juga lawan daripada sifat-sifat tersebut adalah sifat yang mustahil bagi para nabi rasul ya. Lawan bagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lawan bagi siddiq ya, yang ini dusta ya, kadzib ya, kadzib. Lawan pula bagi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lawan bagi amanah jadi khianah. Sekira siddiq tu benar, lawannya dusta, kadzib. Sifat Nabi iaitu amanah, lawannya khianah ya. Amanah berkepercayaan, lawannya adalah khianat, tidak boleh dipercayai, mustahil bagi seorang Nabi Rasul. Kemudian at-tabligh, yang ini menyampaikan, lawannya apa dia? Iaitu al-kitman, yang ini menyembunyikan. Dan al-fatanah ya, iaitu kecerdikan, kebijaksanaan, itu lawannya itu bodoh ya. Kesemuanya ada dalil di dalam Al-Quran. Kalau kita tengok di dalam surah An-Najm ayat 3 hingga ayat 4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, itu dalil bagi apa? Sifat siddiq bagi para nabi rasul ya. An-Najm ayat 3 ayat 4. Inilakum rasulun amin, sesungguhnya aku adalah rasul yang amanah, diutus kepadamu. Perbicaraan seorang rasul terhadap dirinya yang diutus oleh Allah Ta'ala itu dalam surah Syu'ara ayat 125 ada dimuatkan. Kemudian sifat tabligh ya, iaitu sifat yang mana direkodkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 99. Ma'ala rasuli illa al-balagh. Itu di dalam surah Al-Ma'idah ayat 99. Tugas rasul itu tidak lain hanyalah menyampaikan. Dan yang ketiga fatanah, ada tak? Ada dalil di dalam Al-Quran belaka. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih. Yang ni apa? Surah
Al-An'am ayat 83. Yang ni yang bermaksud itulah hujjah yang kami, yakni Allah Ta'ala berikan kepada Ibrahim terhadap kaumnya ketika menghadapi kaumnya. Keempat-empat ini sifat yang wajib bagi para Nabi Rasul ini ada termaktub di dalam Al-Quran. Manakala ada satu sifat lagi, ya, selain daripada sifat wajib, kemudian sifat mustahil, makna sifat mustahil itu tidak ada pada para Nabi dan juga Rasul. Itu wajib pada wajib pada akal kita mengetahuinya, tidak ada pada para Nabi dan juga para Rasul. Dan yang seterusnya itu sifat harus bagi para Nabi Rasul. Apa sifat harus bagi para Nabi Rasul? Ya, ini sifat kemanusiaan yang ada pada para Nabi Rasul, yang tidak mengurangkan ataupun menjejaskan martabat ataupun darajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu umpama mereka kena penyakit, penyakit yang mereka kena penyakit biasa saja, bukan penyakit yang menjijikkan atau penyakit berjangkit atau menakutkan orang dan sebagainya. Para Nabi dan juga Rasul juga makan, juga minum, juga berkahwin, ya. Semua itu adalah sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada para Nabi Rasul, iaitu sifat yang harus bagi mereka. Contoh ayat Al-Quran, ya, menyebutkan wama arsalna qablaka minal mursalina illa innahum layakuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Ini di dalam surah Al-Furqan ayat 20. Tidak kami utuskan rasul-rasul sebelummu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka juga makan, mereka juga apa? Layakuluna at-ta'am wa yamshun, juga mereka makan, mereka minum, dan wa yamshuna fil aswaq, dan berjalan di pasar-pasar. Masya-Allah, tabarakallah. Sebab tu sebahagian para alim ulama kadang bila dia pergi pasar itu dengan niat untuk menuruti jejak Nabi Rasul yang terdahulu, dan bagi Nabi SAW itu niat bin niyah. Innamal a'malu bin niyat, bukan sekadar suka-suka saja. Itu para Nabi Rasul. Nampak? Allahumma salli ala sayyidina. Jadi perlu kita fahami di sini, justru bila kita tahu, ya, ada sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri para Nabi dan juga Rasul yang tidak mengurangi darajat mereka, ya, ataupun membuat mereka benci, manusia itu benci dan terkena penyakit-penyakit, umpama penyakit gila, penyakit kusta, penyakit buta dan sebagainya. Sebab tu perlu diberikan kefahaman. Contohnya kita dengar kisah Nabi Shu'aib buta matanya, Nabi Yaqub buta matanya. Tidak, yang mustahil seorang Nabi Rasul itu mempunyai sifat kecelaan. Ya, justru disebutkan oleh para alim ulama yang muktabar di kalangan ahli sunnah wal jamaah, Nabi Shu'aib, Nabi Yaqub alaihi wassalatu wassalam itu mereka tidaklah buta, tetapi hanya kerana air mata yang banyak keluar hingga penglihatan keduanya tertutupi, menjadi putih, terhalang, apa nama kita sebut sebagai yang dilihat oleh mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tidaklah para Nabi Rasul itu mempunyai sifat kecelaan seumpama yang kita pernah dengar kalau kisah yang menimpa pada Nabi Shu'aib dan juga Nabi Yaqub, iaitu ayah kepada Nabi Yusuf AS. Begitu juga Nabi Allah Ayyub AS, ya, yang dikatakan sakit parah sampai tinggal kulit sahaja, sedikit daging kurus sekali. Itu tidak, ya, tidak benar, kerana tidak sampailah kisah-kisah tersebut atau perkara tersebut menjadi benar kerana para Nabi dan juga Rasul terpelihara daripada sifat tersebut. Boleh jadi sakit dan sebagainya, tapi tidak sampai tahap tersebut, ya. Di situ kita kena perhatian. Sebab itulah asas-asas pengajian tauhid, akidah ahli sunnah wal jamaah ini, sekiranya kita belajar, maka kita akan terhindar daripada fahaman-fahaman yang cuba menyusup ke dalam pengajian dan juga diberitahu ataupun disampaikan. Maka insya-Allah mohon kepada Allah Ta'ala akan senantiasa memberikan kita petunjuk dan hidayah. Pengajian kita ahli sunnah wal jamaah ini 3 bahagian utama: ilahiyat, nubuat dan sam'iyat. Kita dah bahas tentang bab nubuat secara ringkas, insya-Allah. Moga Allah Ta'ala beri petunjuk dan hidayah kepada kita dan mati dalam iman dan takwa, husnul khatimah bil khair wal afiyah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.